Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat Kak Yu, Alhamdulillah. Biasalah musim-musim PKP ni selagi ada benda yang kita boleh buat, kita buat. Dan Alhamdulillah kan saya di line essential. Alhamdulillah sangat. Tuhan tu dah awal-awal selitkan rezeki kan. Betul. Line essential masa ni lah masa yang paling busy sekali kan? Betul. Kalau tak, tak makan semua orang ya. Ya. Aduh, hai semua. Kami semua sihat. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Macam itulah. Jaga So kesihatan. minggu depan dah cuti sekolah, so mak-mak relax sikit lah ya. Tempoh bertenang seminggu. Lagi baik PDPR kot. Kalau tak ada PDPR ni bergaduh je kerja dia. Macam tu pula Biar kan cuti ni boleh lah relax sikit Kot lah suara singa tak je. mau. Sama-sama. Kak Yu Sama sihat? je. Sihat Alhamdulillah. Okay. Macam ni lah duduk rumah dengan anak PDPR, dengan kita work from home, dengan nak settle segala-gala benda semua, busy lah. Betul. Faham. Mak-mak je yang tahu macam mana mak-mak punya kerja kan. Dia tahu macam mana. Aduh. Kita ada tetamu khas hari ni. Kifi. Kemunculan istimewa dia. Sabar Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan bersiaran kepada semua follower majalah Nona. Thank you so much kerana sudi bersama dengan live majalah Nona malam ini. Alhamdulillah walaupun angka kita turun sedikit daripada semalam, tapi kita rasa semangat kita naiklah sikit. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur. Tapi apa pun PKP ke, PKPD ke, PPPPPP ke, mana ke P ke, tolong jaga SOP. Kita PKPD ke, kita PKP ke, virus kat luar tu tetap sama. Dia tak ada tukar-tukar TPC semua, dia tak ada tukar. Dia tetap menular dengan benda yang sama. So kita apa kata Kadi? Itulah tu. Kita dah buat yang terbaik kan sebenarnya. Salah PKP ke, kalau insyaAllah kalau katakanlah government dah putuskan kalau you ada 2 vaksin, you akan boleh merentas negeri ke, merentas daerah, tolong jaga SOP because nowadays yes, it's not the normal, kita dah hidup dalam dunia yang bukan normal macam dulu dah. Kita hidup dalam norma baru katanya kan, kena pakai mask, tambah-tambah sekarang virus baru kena pakai double mask, and make sure double mask you tu bukan jangan terbalik, jangan, kena make sure benda-benda tu kena jaga, semua benda-benda tu sangat kena particular. Okey, apa khabar orang di sana? Mana Sheila? Saya Sheila. Hai Sheila. Syira tidak muncul lagi. So kita bersembang dengan Sheila dulu Kita bersembang dengan Sheila dulu. Dengan Sheila dulu. Nama lebih kurang sama kan hari ni? Prof S semua. Ya, S. Dengan Syira. Wow. Superwoman, superpower. So Ayu, I think you should do the opening intro dulu, perkenalkan tetamu kita hari ini. Okey, sekejap ya. Okey, hari ini tajuk yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan isu yang begitu dekat dengan hati kita, iaitu pengorbanan dan kebangkitan wanita. Bersempena dengan sambutan Aidiladha yang akan kita sambut pada Selasa yang akan datang ni. Topik ni begitu sinonim dengan keadaan semasa kita yang sekarang ni memerlukan banyak pengorbanan. Tak kiralah pengorbanan tu dari segi aspek keuangan, kehidupan kita,
dan masa kita bersama anak kita korbankan untuk kerja, kita korbankan masa kerja kita untuk anak dan sebagainya. So pengorbanan ni adalah sesuatu yang amat universal dan saya rasa semua orang akan ada pengorbanan masing-masing. Dan dalam konteks kebangkitan wanita pula, kita lihat macam mana wanita banyak berkorban bukan sahaja untuk family, untuk kerjaya, untuk diri sendiri, kadang-kadang tak ada me time sebab mementingkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Betul tak Sheila? Sangat betul. Sangat setuju. Ni bukan Sheila, bukan bawakan Sheila zikir ya malam ni. Sheila Razlan. Bawakan Sheila usahawan. Nama betul Sheila dah tergelap. Sheila Razlan. Betul-betul. Sheila Razlan. Sekejap ya, kita invite lagi. Kita try invite lagi Sheila. Tak boleh masuk pula. Tak apa. Habis dah introduction you. Dah. Tak perkenalkan tetamu kita Sheila siapa dia. Dah perkenalkan tadi. Itulah, I rasa bagi mungkin follower Nona ada yang tidak mengenali Sheila. Boleh tak Sheila ceritakan sedikit Sheila, bisnes Sheila, apa yang Sheila laksanakan dan sebenarnya macam kita tahu siapa Sheila. Boleh tak Sheila ceritakan sedikit intro lah kepada mereka yang mungkin tidak tahu atau perkenalkan diri Sheila. Nak menyanyi pun boleh. Jangan. Hai, Assalamualaikum. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Okey, nama penuh saya Nur Sheila binti Hashim, berusia 35 tahun. Tahun ni tahun ke-36, bulan 10 nanti. Okey, saya merupakan founder dan ataupun pengasas kepada Pasar Mini Solo Borneo Mart yang membekalkan barangan daripada Borneo, Sabah, Sarawak, Labuan dan Brunei. So mungkin mungkin yang ramai macam pelik, apa makanan Borneo yang tak ada dekat Semenanjung yang membuatkan saya bawa masuk semua barang tu. Ya. Tapi kan Sheila kan, sebelum pergi ke Borneo bawa barang Borneo tu kan, terdengar tadi Solo tu. Bila terdengar Solo tu kita teringat Lan Solo. Itu banker saya. Siapa Lan Solo dalam hidup awak itu? Kalau boleh diceritakan. Alamak. Okey, Lan Solo tu adalah suami saya sebenarnya. Sebelum macam mana tercetus idea pun sebab puncanya saya selalu bawa dia pergi show dekat Sabah Sarawak. Jadi bila setiap kali saya pergi Sabah Sarawak, orang-orang Semenanjung ataupun orang-orang Borneo yang ada dekat Semenanjung ni suka kirim dekat saya tau. Kau pergi Sabah Lan show kat sana. Boleh tak nanti kirim kicap 2 botol? Kalau kicap tu harga RM5, dia bagi kat saya RM5 je. Dia tak kira saya punya luggage, dia tak punya kira pun. Saya cakap dengan Lan, sekali 2 boleh tolong, 3-4 kali tak boleh ni, let's do something. Saya cakap daripada benda ni kita boleh buat duit ni yang. Boleh buat duit ni. Lepas tu Lan macam berat macam kata. Okey. Kan. Kalau kalau macam Kak Ayu kirim 1. Kali 5 orang lagi. Kali 5 orang lagi. Lepas tu luggage kita kan. Lepas tu tak semua liquid boleh naik atas. Saya kena beli luggage bawah kan. So saya cakap dengan Lan, okay saya nak buat bisnes. Lan macam tak confident dengan saya. Dia kata macam tak nak lah sebab saya dah ada 5 bisnes sebelum ni. Saya ada kilang jahit pal. Saya ada butik pakaian. And then saya just name it. Bulan raya bulan puasa saya jual kuih raya. Tudung, segala jenis tudung saya jual. Maksudnya macam tu. Dan dalam masa yang sama saya meneruskan Berapa usia you? Sekarang, tahun ni 36. 36? Sekarang Maksudnya 36. You start berniaga daripada usia? Saya rasa habis SPM. Dari SPM maksudnya you dah melalui banyak fasa. Betul. Even though masa saya bekerja sebagai pembantu pakar bius di Hospital Gleneagle Kuala Lumpur, masa tu pun setiap kali shift on call, saya akan berniaga nasi goreng. Saya bawa sebab kan bila kita on call malam, susah nak dapat makanan. Jadinya saya berniaga. Saya pergi kerja on call tu, saya bawa nasi lemak, saya bawa nasi goreng. Saya jual lah masa tu RM5, RM3.50 dululah kan. So saya macam saya tak sangka malam ni saya dapat bersama dengan terkejut. Terkejut tiba-tiba tu kan di sini.
Hai ni Shira, Kita bersama Shira. dengan Shira daripada Charms Cosmetic Skincare. Ya, betul. Hai Shira. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersembang-sembang tadi dengan Sheila. Dia akan tersasul. Sheila. Okey, Shira, kita berbual sekejap dengan Sheila sebab bius I tengah nak masuk ni. Dia baru suntik bius. Okey. Silakan. Sheila, I tak sangka malam ni I ada seorang wanita yang pakar bius, yang berniaga nasi goreng, yang berniaga berskala berniaga. Tapi Kak, kenapa pelik tadi bila awak cakap dekat Lan Solo, awak nak berniaga, bawa barang Sabah tu masuk ke sini. Lan Solo macam tak berapa, mula-mula tu dia tak berapa nak bagi sangat tu. Kenapa? Sedangkan you dah ada experience. Okay, sebab mungkin dah 5 kali yang lepas mungkin menghabiskan duit dia je, tak nampak pulangan, tak nampak apa-apa. So tak ada kejayaan pun kat situ. Bila minta yang nak buat kilang, ya, bila kita kata nak buka kilang jahit, kita kena daftar semula SSM, kita kena ambil permit, kita kena ambil lesen. Mesin jahit walaupun third hand, fourth hand tu cost kan. Jadi dia cakap dengan saya, no lah, you duduk je rumah, you bawa I. Ya, you manage I punya career je. Tapi saya Jadi manager I lah. Yes, macam itulah. So dalam masa yang sama saya seorang wanita, saya suka tengok duit hari-hari. Saya kalau macam pergi show kan, deposit, lepas tu bila dah habis show, baru kita dapat payment kan. So bila Lan dah dapat full payment, baru saya dapat gaji saya. Alamak, jangan. I takutlah you malam ni lagi habis saya lagi minta payment. Tak lagi kita share. Okay, lepas. You Okay, suka tengok duit? Nah, kan, and then bila dah habis show baru saya dapat full payment. Bila dah dapat full payment baru saya dapat gaji saya. So saya cakap dengan Lan, oh this is not me. Saya suka duit yang nampak hari-hari. Jadi bila kerjaya memerlukan duit yang nak nampak hari-hari, is berniaga. Kita main dengan cash hari-hari. Oh, tak kisahlah RM1 ke RM2 ke, saya nak cash hari-hari. So saya suka macam, oh saya nampak cash, saya nampak duit, macam tu. Kan, jadi saya rasa macam bila nak buka ni, saya cakap dengan Lan, okay, saya janji ini bisnes terakhir saya. Kalau tak okay juga, saya surrender lah. So dia bagi saya, masa tu dia bagi saya RM30 dekat tempat show dekat Sabah tu, saya ingat lagi dekat Telupit. RM30 dia bagi saya. Ya, okay, saya beli 2 amplang, 5 botol kicap dengan 3 mi. 3 mi tu maksudnya 2. Macam tu. And then saya bawa balik, saya jual. Saya jual tu macam saya jual kat story je. So tak sangka macam mana saya nak beli, mana ada. Saya family besar, takkan nak beli mi 2 bungkus je, dia kata. So saya cakap dengan Lan, boleh tak kalau I nak pinjam dekat you duit, saya nak buat bisnes. Okay, Lan kata dia bagi RM500 saja. Dan memang betul dia back in kat saya RM500 sahaja. So berkira. Oh, sebab dah 5 tu gagal kan. So dia kata macam duduk hangat-hangat teh ayam tak jadi apa ni. Dia kata macam tu. So saya macam okay, daripada 500 ni saya buktikan yang hari ni alhamdulillah Isnin depan kontena ke-9 saya sampai. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Tanya. Right now 5 kontena masuk dan perniagaan semakin mantap. Tanya. Bila dah mantap macam tu, bila dah daripada 500 tu, apa Lan cakap kat you sekarang ni? I tahu dia tengah kata. Tu dia tengah komen tu, jangan mengata-ngata I macam-macam, okey? Aduh. So apa yang Shira kalau ada soalan, kalau nak bertanya dia. Sebelum kita kepada Shira pula. Okey. Kita simpan sekejap Lan dengan Sheila. Sheila pun kalau ada nak tanya Shira ke, nak tanya apa-apa pun kat sini boleh berbual saja. Saja kita sambung kompak tentang Lan. Kita simpan dulu 5 minit masuk. Okey. Tu dia lah. Sheila. Lebih kurang je. Sheila tadi kita
macam mana permulaan bisnes dia daripada macam-macam yang dia fasa-fasa yang dia telah lakukan dengan RM5, dengan RM500 dan mulakan bisnes. So kita nak tahu pula daripada owner, daripada seorang pendidik, daripada seorang pengajar dan sekarang sebagai apa Ayu? Founder kepada Charms Cosmetic Skincare. Kosmetik. Macam Mana boleh boleh cara cerita. menjadi kosmetik ni? So, Macam mana kan daripada Kenalkan diri. apa ni jadi usahawan. Okey. Dengar tak suara sebelum tu? Dengar jelas. Dengar. Okey, so alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kifi dan juga Ayu dan Sheila, apa khabar semua? Okey, jadi alhamdulillah pertama I nak ucapkan terima kasih pada Kifi, Ayu, Majalah Nona sebab sudi invite Charms bersama dalam sesi ni. So alhamdulillah basically sebelum menjadi seorang usahawan ni saya ni adalah seorang pendidik almost 7 years di Institut Pengajian Tinggi Awam. So almost 7 tahun tu apa yang saya buat adalah saya mengajar dalam bidang ekonomi, pengurusan perniagaan dan ekonomi. So basically majoring saya dalam economics. Okay, so memang daripada kecil sebenarnya memang itulah target kita. Kalau daripada kecil, daripada sekolah rendah, kalau ada isi borang kan, nak jadi apa, cita-cita, memang daripada awal, daripada kecil, nak jadi pensyarah. Itu dah daripada kecil. Sebab basically background kami ni dalam family ni semua guru besar, cikgu, profesor, semua pendidik. Jadi dia ke arah itu. Jadi Boleh nampak cara bercakap pun nampak berbeza ya, lecturer bercakap Okay, so itulah kerjaya daripada kecil pun kalau ada cuti semester memang nak jadi guru ganti. Memang nak pergi sekolah mesti cari peluang lah untuk kita jadi guru. Tak kisahlah subjek apa pun. So sampailah bila masuk universiti ni actually mula faham tentang perniagaan ni sebab arwah ayah dia tu seorang pencen, dia berpencen dan dia akhirnya lepas pencen tu dia pencen awal and then dia mula berniaga. So kita nampak proses di berniaga tu dan kita macam memberi ilham lah pada kita untuk kita nak try, kita cuba dan yang seronoknya apabila kita dapat hasil dia sebab daripada apa yang kita buat tu. Tu beza apa orang kata berniaga ni lah. So sambil-sambil dekat universiti tu duk berniaga, duk jual ais kepal macam selepi dekat 7-Eleven daripada sekolah ke sekolah sebab background kami ni bukanlah nak kata orang susah tapi tak senang tak susah. So nak dapat duit tu bukanlah senang-senang je ayah boleh bagi macam tu. Jadi daripada kecil tu memang pergi sekolah, buat ais kepal kat rumah, buat buka bonet, buka berniaga. Lepas tu jalan kaki berniaga dekat orang kata booth-booth. Itulah daripada kecil lagi memang ada kata terinspirasi lah dengan apa yang arwah ayah buat. Sampailah kita dah masuk universiti ni mengajar pula keusahawanan. Nampaklah proses-proses, macam ni nak buat. Dan apa yang saya perasan apabila kita masuk dalam perniagaan ni tak lari jauh rupanya sebab dalam perniagaan pun kita still nak membangunkan modal insan. Nak membangunkan manusia. Kita dah dengar Syira kat sini your team dia panggil you mami. Oh maknanya ke panggil mami tu siapa nama? Mas Idayu. Rupanya Kan nama panggilan dalam Charm sendiri. Jadi basically dekat mengajar tu kita banyak berhubung dengan student dan kita punya kepuasan adalah apabila melihat berjayanya keberhasilan para pelajar kita keluar, dapat kerja, dapat kerja kat Bank Negara, dapat kerja kat KWSP. So itu adalah produk kita. Keberhasilan kita sebagai seorang pendidik. Itu kepuasan kita. Dan kita nak lihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan membuahkan hasil. So bila masuk dalam bidang perniagaan inilah lupa tak lari jauh kerana business model Charms ni is all about usahawan. Jadi masuk Charms, my visions
dalam CAM sebenarnya adalah untuk membina, menjenamakan modal insan dalam CAM. Siapa nampak CAM, so dia akan tahulah, oh this CAMs adalah orang yang membina usahawan dengan credibility yang tertentu, yang orang kata ada kriteria untuk bersama, dan hasilnya begini. Itulah yang saya terapkan lah. Rupa tak lari jauh. Okay, Sheila. Alright, kita kagum daripada seorang lecturer, daripada seorang jual ais kepal. Okay, tadi Sheila jual nasi goreng. I tak tahulah sebenarnya dia jual banyak lagi. Dia jual suami dia pun dia jual juga. Okay, Sheila. Dia marketing suami dia. Sheila, okay, kalau tadinya seorang pendidik, you pula seorang pakar views. Aduh, hebat wanita-wanita sekarang. Okey, Sheila tadi, berbalik pada Sheila tadi, bila suami, bila sekarang perniagaan itu dah mula-mula sikit-sikit nampak dia punya sinar tu ada. So apa kata-kata semangat Lan ketika itu yang terpukul untuk anda terus maju? Lan dia seorang yang bukan bagi kata semangat sangat pun. Dia just macam support saya. Dia macam you saya mengadulah kat dia, alamak salah ambil barang ni tak laju lah, macam tu kan. Jadi dia kata okay Meh, I tolong you buat video, macam tu. So macam maksudnya dia support system je, dia tak support daripada segi buat lagi, tak ada lambat lagi. Jadi macam dia support macam tu lah. Dia kata kalau macam kata memerlukan dia apa-apa ke, dia akan tolong. Dia lah driver saya hantar barang masa mula-mula kita orang buka dulu. Dia lah tukang bungkus barang saya. Dia lah yang tukang cari kotak untuk saya. Maksudnya macam tu. Kalau macam Cham tadi, tak payah sebut Syam, sorry. Mami tadi dia macam ke arah untuk melahirkan lebih ramai peniaga-peniaga di bawahnya, untuk melahirkan ramai usahawan. Betul. Bagi Sheila sendiri, apa mekanik perniagaan you sebenarnya selain daripada you kan suka duit, kata nak setiap hari duit masuk. So apa you punya future plan ataupun mekanik you punya perniagaan tu sebenarnya? Kalau tuju. Okay, secara jujurnya bila saya melangkah masuk ke dalam bidang peruncitan, orang suka pandang rendah tau. Bila saya buka peluang pekerjaan, bila dah confirm nak datang interview, hari kejadian, hari sebenar tak datang. Sebab kedai runcit tak glamour. Jadi bila sehingga ke hari ini saya buktikan yang bahawasanya peruncitan boleh sampai ke level yang sepatutnya. Barulah yang minta kerja yang sebelum datang semula nampak yang bahawasanya bidang runcit ni bukan kau duduk tekan kalkulator ikan berapa, ayam berapa, bukan. Maksudnya daripada Solo Bonumat sendiri, saya akan merekrut agent, dropship, reseller. Jadi dalam masa yang sama saya cuba untuk bantu warga-warga suri rumah yang tak kerja ataupun sekarang ramai yang tengah work from home. Jadi saya bantu. Macam mana saya nak bantu Sheila tu? Sheila dah tersekat keras dekat situ. Okay. Dah, kembali. Okay, sekarang nampak? Dah. Okay. And then okay, lepas tu sebenarnya bila saya belajar, ramai macam cikgu-cikgu saya kata sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi saya cuba create manfaat yang semampu saya untuk di-share dan membantu ramai orang. Saya mungkin tak banyak duit untuk bantu setiap orang yang bermasalah. Jadi cara saya bantu adalah dengan memberikan pekerjaan ataupun dengan cara memberi mereka peluang dan idea untuk sama-sama berada dalam bisnes peruncitan yang selalu dipandang enteng oleh orang. Dan biasanya bila cakap runcit je orang akan ingat ni kedai Aceh, ni kedai Indonesia, macam tu kan. Jadi saya tambah-tambah pula ada pasar. Yes. Jadi saya rasa macam okey, tak apa, saya akan buktikan orang perempuan macam saya, walaupun saya pernah bermacam-macam perniagaan, saya buktikan peruncitan ini sebenarnya lebih mendatangkan manfaat dan memberikan pulangan hasil yang besar kepada orang yang betul-betul nak buat. The key is focus. Okay, Sheila tadi Sheila dia cakap tentang peniaganya taklah seglamour. Tambah-tambah pula bawa nama pasar. Bagi Syira pula sendiri, Syira pula yang glamour,
Bukan. Yelah, because you are in the beauty industry, you buat produk. Of course you kena cantik, kena apa semua. So bagi Syira sendiri macam mana? Okay, soalan Kifi tadi macam mana Fifi? Macam Syira sendiri perlu ke untuk yelah sebab you jual dalam industri kecantikan. Macam Syira tadi dia tidak bukan dalam beauty. Of course dia hanya dia nak cash je, benda-benda macam tu. Macam you macam mana? Mesti cantik 24 jam ke macam mana tu? Ya Allah, sebenarnya sebenarnya tak ada, sebenarnya saya ni bukanlah seorang yang suka sangat apa orang kata dalam dunia glamour nak cantik semua, tapi apa yang saya belajar apa orang kata keterampilan diri tu menonjolkan kepribadian kita. Kata guru saya, how you do anything is how you do everything. Dia kalau kau buat, kalau kau keluar cantik, kat rumah kau mesti pun cantik juga. Dan macam itulah, tapi bukanlah maknanya cantik tu bermakeup apa semua, tidak. Tetapi dari segi tutur kata, dari segi apa yang kita sampaikan, dari segi kita punya peribadi, kan, inner strength is much more valuable compared to apa yang kita nampak lah di mata lah, pada saya lah. So kat situ lah sebenarnya, kalau ikutkan saya ni orang yang simple, memang kalau pergi IKEA tu memang kadang pakai baju bodoh je, baju bodoh pergi IKEA mana-mana kan. Cuma bila saya masuk dalam bidang ni, tak bodoh-bodoh. Kan, bila dalam bidang ni kata guru saya kata apa yang orang lihat you sebagai seorang pemimpin, especially kita ni pemimpin kepada diri kita sendiri, so you have to bawa diri you sebagaimana apa yang you nak kata daripada dalam hati you. Dia kata macam tu. Jadi kita macam okay, so I have to do sebagaimana aku seorang yang tekun. Contohlah kata akulah tekun, akulah bersungguh. So kita perlu tonjolkan, kita perlu suarakan benda tu. So to me is yes, performance atau kita punya attitude, kita punya kepribadian ni perlu perlu bersiap lah apa semua, tetapi yang paling penting adalah kekuatan dalaman itu sendiri. Okay. Dalam bidang perniagaan, bila pandemik COVID ni, ini soalan untuk kedua-duanya lah. Ramai yang terjejas, sangatlah ramai terjejas, dan ada pula yang mencanak bisnes dia. So banyak macam ni. So I nak tanya, so how your business doing during the pandemic sekarang ni, dan apa nasihat both of you untuk wanita-wanita yang berniaga tapi memang terjejas. Dia orang terjejas dari segi financial, dari segi mental. So mungkin Syira boleh mula dulu komen tentang perkara ni. Okay, Syira. Syira. Mami dulu. So basically, siapa tak takut? Kita pun tak tahu kan apa ibarat perniagaan ni tak tahu hala 7. Jaminan dia, tawakal dia sangat tinggi berbanding dengan saya kerja dulu lah. Saya kerja dulu bulan-bulan ada gaji kan. Bulan-bulan kita memang dah bersedia akan ada gaji, tapi bila masuk dalam bidang perniagaan ni, tawakal kau tu memang 100% memang kau tak boleh lah harapkan sesiapa lagi melainkan Allah kan. So kat situlah apa yang terjadi masa awal pandemik tu, kita orang ni semua reda. Semua ni WhatsApp. Kita ada circle of usahawan. So macam mana kita ni, macam mana apa yang kita nak buat. So waktu itulah kita nampak muafakat ni satu benda yang sangat penting. Satu benda yang membawa kepada keberkatan, which is sifatnya berpanjangan, sifatnya terpelihara kan. Jadi kat situlah kita mula nampak di mana pandemik ni bukan musibah. Pandemik ini adalah satu peringatan, tetapi inilah satu jalan yang mungkin Allah nak buka pada kita semua. Kita nak melihat apakah hikmah di sebalik, apakah hikmah yang Allah bagi ni, apa yang dia nak bagi pada penghujungnya. So apa yang kita cuba buat waktu tu, kita reda je pada asalnya, nak buat apa ni, macam mana kita kena duduk rumah ni, macam tak pernah kan alami di situation. And then pada waktu itulah adanya guru, adanya circle kita yang support, yang boleh pegang. Kita tak boleh duduk seorang. Kalau kita duduk seorang, memang kita akan rasa down. Memang kena cari jalan usaha dan ikhtiar untuk kita gunakan membangunkan diri kita lah. Especially kita pula
membawa sekumpulan usahawan yang bergantung orang kata pendapatan dia pada Charms. Jadi waktu tu kita nampak ini bukanlah benda yang kita patut menyesal, tetapi kita patut cari jalan dan gunakan dia secara berhikmah kan. So dengan adanya guru waktu tu, dengan adanya circle, so kami sama-sama bangun. Sama-sama tengok apa orang kata, cari jalan usaha dan ikhtiar untuk lihat apa yang terbaik untuk pembangunan perniagaan kita. Alhamdulillah, syukur sangat sebenarnya titik kebangkitan Charms adalah pada bulan 3 itu masa pandemik. Masa pandemik tahun 2020. 20, Alhamdulillah. Memang ibarat macam kuasa beli online meningkat kan. Pada waktu itulah semuanya ambil kesempatan untuk kita berikan manfaat dengan sebaiknya sebab daripada produk Charms ni. So Sheila, macam mana Sheila? You berniaga pasta, jual runcit, ada cabaran ke tidak? Mental you kuat ke tidak? Ke you jaga mental physical line je? Dia essential services sekarang ni. Okey, tak dinafikan macam mana Syira, masa itu juga saya betul-betul merasa point of sale yang melonjak naik pada 18 hari bulan 3 2020, iaitu hari pertama kita PKP. Okey, itu memang saya, yes, betul. Sebab kenapa saya kata macam tu? Hari pertama PKP tu tak pernah saya jual ikan bilis 50 kilo, hari tu 50 kilo habis. Sebab orang masak kat rumah. Orang buat stok. Yes, orang masak, orang tak keluar rumah. Yes, panic buying. Saya pun panik sebab macam pos laju buka ke tak ni, sebab dah lah saya berdua je dengan Lan masa tu. Lan lah yang packing, saya ambil order. Jadi saya macam mana ni. So malam tu juga saya gali semua Google segala cikgu, profesor semua saya kata okay, pandemik ni adalah waktu untuk you betul-betul buat duit. Then from that time, saya susun strategi saya satu. So bermula 18 bulan 3 sampailah hari ini 16 Julai ni saya bawa 9 kontena, alhamdulillah. Jadi daripada 9 kontena ni saya susun setiap satunya supaya satu pun saya tak tercicir. Alhamdulillah bermula dengan daripada pandemik ni saja bermula dengan saya dengan Lan saja berdua, dan alhamdulillah hari ini saya dah ada 12 staff yang sama-sama membantu saya untuk mengukuhkan empayar Solo Borneo Mart ni. Kalau cakap Sheila ada buat online juga ke? Okey, saya ada online WhatsApp untuk kedai di Ampang dan juga HQ. Dan secara jujurnya saya punya sale 80% datang daripada online sebab walk-in memang dan saya pun nak bagi kanak-kanak masuk kedai, mak bapak pun, saya sendiri pun takut. Jadi saya rasa macam saya ambil peluang dan ruang ni untuk tingkatkan bisnes saya kepada 120%. Kalau dulu harian saya boleh pergi 500 ke 1000, saya akan make sure jualan saya ada KPI. Untuk minggu orang gaji, berapa KPI saya? Untuk minggu orang tak bergaji, berapa KPI saya? Kalau cakap daripada segi cabaran, saya rasa mungkin ada yang pernah tengok setiap kali kontena saya datang, setiap kali itulah kami didatangi oleh majlis yang saya tengok live tu, live post. Saya macam kali pertama nangis, kali kedua nangis juga. Kali ketiga tu saya dah macam datang. Macam datang. Kenapa you menangis, Sheila? Kenapa you menangis? Okay, nangis lah. Satu barang dalam kontena tu, it cost me almost 100k from door to door. Rumah Sabah ke depan kedai. Dan saya punya, macam nak cakap, saya punya ni, dalam satu kontena tu saya perlu habiskan dalam tempoh sebulan. Okay, jadi bila setiap kali kontena datang, setiap kali itulah ada aduan oleh orang sekeliling yang saya tak tahu. Saya jadi sedih lah, saya macam aku tak kacau orang. Aku kerja pun berniaga online sepanjang pandemik ni. Jadi masa bila yang aku kacau kau? Dan kontena saya sampai 6.50 pagi. Mengikut logik akal, mana office pun tak buka lagi 6.50 pagi tu. Dan aduan yang bila majlis datang, dia bawa bersama bukti yang gambar kami tengah turunkan barang pada pukul 7 pagi.
Katanya mengganggu laluan Oh. 9 kontena, 9 report yang sama oleh orang yang sama. Just imagine 9 kontena, 9 kali aduan dia daripada orang yang sama. Report yang sama. So saya jadi macam apa sebenarnya yang you all nak? Kan? Sampai saya pernah cakap, daripada kau report, aku kena saman ribu-ribu, ratus-ratus tu, lagi baiklah duit saman tu aku salurkan kepada orang yang memerlukan. Daripada aku kena bayar denda-denda. Sampai kami sendiri dah tak tahu apa cara lagi dah untuk mengelakkan yang kami didatangi oleh pihak kuasa kan untuk turunkan barang semua tu. Jadi saya ambil peluang, saya jadikan serangan tu, maksudnya serangan secara lembut tu kepada satu perkara yang boleh diviralkan untuk keras kat situ. Sheila dah keras kat situ. Mungkin ada menerima aduan. Secara langsung. Mungkin ataupun dia buat aduan ataupun nak viral sekarang. Tapi saya suka cara Sheila bangkit daripada dia menangis tadi, dia bangkit dan dia menggunakan kelemahan itu untuk viralkan untuk branding dia. So kalau Sheila tadi menangis sebab macam tu, Sheila ada tak melalui saat-saat getir yang of course sekuat mana wanita macam you all sekalipun akan juga ada momen dia tu. Syira, mami ada saat-saat macam tu tak? Saat-saat tu yelah betul. Kita ni manusia kan, mesti ada orang kata ada ups and down kita sebagai seorang manusia kan, emosi kita. Sama dengan Sheila tadi di awal PKP tu. Ibarat kita fikir tentang bukan waktu tu saya bukan berfikir tentang saya fikir tentang macam mana nanti orang-orang yang bersama dengan saya ni. Ada yang memang sepenuhnya diorang punya pendapatan tu dengan kita. Jadi waktu itulah saya memang orang kata dia bukan hilang arah, tetapi memang dia reda tapi dia berserah yang tak tahu nak buat apa. Tak tahu kita nak buat apa. Waktu tu mulalah kita fikir yang macam mana nanti 3 bulan, adakah benda ni bukannya boleh, kita tahu benda ni bukannya boleh habis 2-3 bulan. Benda ni mesti akan, macam sekarang pun dalam keadaan yang PKP, kami kat Selangor ni PKP tak tahu dah PKP apa tak tahu dah habis ke belum habis ke belum macam-macam dah PKP, dah tak tahu dah apa benda sekarang ni. Yang pastinya kita sentiasa pada saat-saat macam ni kilang tak jalan kan, kilang tak boleh, jadi kita kena cari alternatif macam-macam. Bukan I dengar banyak kilang dibuka ke? Itu kilang essential TV. Itu kilang essential, kilang kita tak buka. Melainkan kalau kita jual sanitizer. Masalahnya duduk diam, tapi macam mana kan, kita duduk diam tapi tak boleh buka. Itu angka meningkat, stres tau. Jadi kat waktu sekarang ni, waktu-waktu yang dalam keadaan 2 tahun ni lah sebenarnya, banyak sangat ujian, banyak sangat yang kita duduk rumah lagi. Kalau dulu kita boleh juga keluar sebulan sekali pergi tengok, ambil ilham, tengok laut ke apa. Sekarang ni tengok apa pun tak boleh. Dapur sekarang you tengok suami you tengok cermin, you tengok anak-anak you ulang-alik dapur. Ya, pasal kita pula kita bekerja dengan suami. Jadi if anything, tahu je lah. Dalam keadaan yang dua-dua stres kan, dengan anak lagi, dengan PTPR, dengan urusan bisnes sekarang dah terbawa-bawa. Kita boleh jadi apa, mak kau hijau, boleh jadi mak kau ungu, semua boleh jadi. Ya. Kadang-kadang jadi betul. I need to call somebody untuk bagi tahu my mental punya ni issue juga. So bukanlah kita boleh duduk rumah ni ibarat duduk rumah kita buat bisnes. Sebenarnya bahagia. Kita sangat struggle sebenarnya. At any time kita pun tak tahu apa akan jadi akan datang. What's next? Memang tak tahu. So this is the situation yang memang
sangat-sangat memerlukan mental kita kita kuat, dan setiap masalah sebenarnya dalam PKP ni kadang-kadang jadi Tapi apa? tapi saya percaya for both of you, Mami dengan Sheila. Sheila ke mana tadi? Saya ni duduk dalam kawasan kampung. Jadi kalau ada LRT lalu atas rumah saya ni, dia terganggu dia punya signal. Dia langkau wifi. Bulan tolong jerit dia menyanyi je bergegar masuk. Okey, saya rasa both of you, Mami dan juga Sheila mempunyai kekuatan tulang. Sebelum Ayu tanya tentang pengorbanan, tentang korban ni kan, I tanya dulu, you both mempunyai kekuatan yang sangat kuat daripada seorang suami yang memberi kekuatan daripada belakang lah. So boleh kongsikan sedikit tak macam mana dalam keadaan sekarang ni, macam mana suami-suami you memberi semangat dan kekuatan kepada you untuk terus bangkit. Sebab wanita ni sekuat-kuat macam mana pun, macam tadi air mata dia berderai juga. Dia kuat macam mana, dia profesional macam mana pun, dia hati tisu juga akhirnya. I tak tahulah kalau tiba-tiba cakap suami I yang hati tisu sebenarnya. So Mami boleh cerita macam mana suami you merupakan tulang belakang utama kepada kejayaan you hari ni? Aduh, kita orang ni kadang-kadang dia memang the biggest supporter lah, because of apa sahaja yang datang kat kita memang kita akan keluarkan kat dia. Dia selalu kata, dia kata, me myself ni tempat dam ke? Dia kata you boleh cerita kat I, tapi I nak cerita kat siapa? Dia kata macam tu kan. You cerita kat I balik. Tu dia reda je lah. Tapi banyaklah pengorbanan dia, antaranya sebab bila kita sebagai seorang founder kan, memang kerja kita adalah coaching, memastikan anak-anak tim. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh lepas juga kan kerja rumah kita, and then tanggungjawab kita pada suami, tanggungjawab kita pada anak-anak. So that's why lah, to me dia adalah apa orang kata tulang belakang yang ketika saya terpaksa kena 100% fokus pada hari itu, so dia lah akan take over anak-anak, dia akan take over rumah kan. So kalau waktu dia pula, dia orang cerita orang lelaki ni cerita finance ke apa kan, waktu tu kita pula yang akan tolong cover. So basically memang bila kita tunjukkan kesungguhan kita dan pembuktian kita, I need to do this, because of our why, our grand why, our big why. So to me, husband akan berikan berikan dia punya bless, berikan dia punya keizinan untuk kita buat. Kalau dia tak faham, kita kena tunjukkan kenapa kita buat for this, untuk dia, untuk kebahagiaan kita semua. So banyaklah kita cuba memahamkan. Pada asalnya my husband memang pada asalnya memang dia tak sokong. Waktu tu I ingat lagi, waktu tu I meniaga tudung. I lah ambil gambar, I lah yang buka tudung, I lah pergi ambil gambar macam ni, I masukkan dalam internet, dia tengok je. Tapi because of one day, dia tengok je. Dia langkah je tudung-tudung I tu. Dia tak tahu je kan. Tapi Kenapa one day, Mami, kenapa you tak ajarkan kat telinga dia sikit? Allah Akbar, Allah. tapi waktu tu, yelah dia mungkin tak nampak. Dia waktu tu orang lelaki kan main game ke kan. Dia tak nampak. So lepas tu I belikan dia jam. I ingat lagi. Wow. I belikan dia jam semua. Ini adalah inilah hasil dia masa tu meniaga tudung. Cakap kan. Ni meniaga tudung. Lepas tu dia mula rasa macam sedih tau. Dia kesian. Ya Allah, kesian ni. Baru dia nampak. Ya, rasa bersalah. Macam dia rasa bersalah lah. Dia psycho. Kan? Rasa dia lama-lama dia sokong. Lama-lama dia lah sekarang ni, dia lah yang menguruskan staff, menguruskan operation, menguruskan tim sama-sama. Memang kami buat bersama, alhamdulillah sekarang ni. Sheila, dah lepas tadi menangis-nangis, lepas tu you stuck kerah kat situ, lepas tu hilang. So bila keadaan you menangis ke, you down ke, you apa ke, Lan buat apa? Nyanyi untuk you ke apa? Okay, kalau macam saya punya side pula, memang bila kita berkahwin, suami isteri, kita sebagai pelengkap kepada each other kan. Jadi secara jujurnya, bila saya down, Lan bukan seorang yang macam dah lah nanti cuba lagi, tak. Dia akan bagi saya macam ni, dah pergi semayang, Tuhan nak jumpa you lah tu. Dia macam tu tau. Dah pergi semayang. So
Dia cerita dah habis main Tuhan nak jumpa you lah tu. Adalah benda-benda yang you buat yang Tuhan kata no, you have to come and see me. Dan you minta apa yang you nak. Okay, so kalau macam tu, Lan memang suami saya memang mendidik saya untuk sentiasa minta pada tempat yang sepatutnya. Okay, macam saya dia akan cakap dengan saya, okay, pagi bila you dah pilih jalan macam ni, I suggest you buat duha setiap hari. Minimum 2 rakaat dia kata. Dia akan suggest duha. Sebab kalau kita usaha, kita nak duit hari-hari pun, kita ada usaha tapi kita tak minta, itu nampak macam kita sombong. Jadi kita minta, jadi kita minta dekat dia, saya buat daripada saya buatlah, saya cuba konsisten dan saya committed kepada duha tu. Dan kalau cakap bab daripada segi perspektif lain pula, ya betul, Lan adalah sebagai tunggak saya sebab selain saya memerlukan duit untuk dia support saya daripada belakang, saya memerlukan tempat bersandar. Maksudnya saya perlukan, macam Syira juga tadi saya mengadu kan. Saya cakap dah dengan dia, yang hari ni macam ni. Cuma dia kata dengan saya, dia tak nak orang lain nampak saya gunakan kesempatan artis. Okay, suami dia artis, senanglah dia nak jual kain buruk pun laku. Dia tak nak macam tu. So dia nak saya daki sendiri, explore. Jadi dia support saya setiap kelas yang saya nak pergi. Cuma saya selalu tipu dia lah, macam yang pergi kelas ni kena bayar 200. Tapi sebenarnya 200 tu saya tak bayar pun. Saya ambil kelas yang free je semua dulu. You daripada tadi Tak, saya cerita pengalaman. Kan? Bukan. Okey, apa saya buat dengan yang duit-duit yang dia bagi kat saya tu, saya kata saya nak pergi kelas lah, contohnya saya nak pergi kelas MMM. Saya nak pergi kelas Sifubat, saya nak pergi kelas ni. Yuran dia macam ni. Dia bayar, dia bagi je kat saya sebab dia nak support saya. Jadi saya simpan duit tu. Saya pergi kelas yang free je tanpa pengetahuan dia, tapi saya bagi tahulah jadual saya. Apa saya buat dengan duit tu? Saya sedekahkan semua balik kepada orang yang memerlukan. Macam tu. Masya Allah. Sebab macam saya cakap tadi, saya tak mampu nak membantu setiap seorang. Jadi macam sekarang ni, orang lain sibuk bagi gift box yang macam Maidin bagilah 100 untuk beras apa semua kan. Jadi saya pernah pergi ke satu tempat tu, saya macam rumah dia banyak sangat beras. Sampai 7-8 kampit. Duduk 3 orang je. Saya rasa kalau perang dunia jadi lagi pun dia memang selamat. Macam tu. Jadi saya terfikir lagi baik saya bagi ikan, sayur, ayam. Jadi saya belikan bahan-bahan masak basah untuk dia orang masak. Saya belikan kunyit, bawang macam tu. So daripada situ saya memang cakap dekat dia, saya perlukan redha suami untuk saya berjaya. Bukanlah curi, so dia tahu jugalah. Kita nampak macam mana perjalanannya, macam Syira tadi, Mami tadi, macam ni cara dia. Cara dia dengan suami dia macam ni. Macam dengan Lan dan juga Sheila pula macam ni. Masing-masing ada cara dan juga perjalanan dia. Tapi saya pasti apa-apa pun kita berbalik kepada Allah SWT lah benda tu kan, sebenarnya pada pucuk pangkalnya. So saya sangat terpegun, terkesima dengan cerita-cerita both of you tu. So Ayu, mungkin you akan nak tanya dari segi apa aspek pengorbanan ke, korban ke, atau terkorban ke, apa ke korban? Okay, untuk both of you kan, sepanjang you all terlibat dalam dunia perniagaan ni, mesti banyak pengorbanan yang you all terpaksa lakukan. Macam Syira sendiri, boleh tak cerita satu pengorbanan yang paling besar yang you pernah lakukan untuk memastikan jenama you, family you dalam keadaan yang stabil, tak ada terlebih sana, terlebih sini, terkurang sana, terkurang sini? Pengorbanan paling besar lah. Kalau nak cerita ni rasa macam sebab pula nak cerita sebab betul. di awal
Champs ni actually dah almost 10 tahun. Tetapi saya mula fokus bila saya resign sepenuhnya daripada IPTA, dan saya fokus dan waktu tu saya bersama dengan satu kelas dengan satu guru untuk menaikkan perniagaan saya, Dr. Azizah Osman waktu tu. Sama. Almost 3 tahun. Almost 3 tahun saya dengan Doc. Waktu tu saya memang banyak waktu tu adalah waktu permulaan Champs nak diteguhkan dia punya tapak dia, foundation dia kan. Waktu tu saya banyak tinggalkan anak saya nombor 3. Anak saya nombor 3, which is saya rasa memang kalau ingat balik dia memang sedih lah. Memang rasa macam waktu tu masa lagi menyusu, saya terbang ke Langkawi. Susu waktu tu masih lagi banyak tau waktu tu. Jadi kita pergi kelas, kita kena balik, kita kena pump, tapi kita kena buang susu tu. Memang yes, kena balik, kena buang, lepas tu pergi lagi waktu tu memang kelas daripada 8 pagi sampai 3 pagi tau. 8 pagi tu 3 pagi. Dan balik pun terhuyang-hayang semua, and then waktu tu saya baru lepas operate sinus. Waktu tu sinus saya teruk. So dalam keadaan yang ada satu masa jantung laju, lepas tu kena pergi kecemasan dekat Langkawi. So memang sangat-sangat, kalau ingat balik, lepas tu anak saya yang nombor 3 ni sebenarnya yang paling kurang rapat dengan saya. Dia paling kiranya dia dengan ayah dia je. So waktu kecil dia banyak ditinggalkan. So itu antara pengorbanan yang saya rasa macam sedih. Dan rasa macam I need to do something in order untuk mereka ni membesar dalam keadaan yang bukan saja mereka, tetapi orang-orang yang bersama dengan Champs ni yang pastinya ada pengorbanan masing-masing, yang tinggalkan anak-anak semua. Mereka akan diberikan orang kata ganjaran sebaiknya, bukan sahaja kat dunia tapi ke akhirat juga. So I do believe that this is my pengorbanan yang orang kata bersusah-susah dahulu, biar susah sekarang. And sebab ini saya pegang kata sahabat saya ni, dia kata, Mami, saya kata lah, kenapa awak buat lah? Awak dah okey sebenarnya, awak dah ada semua segalanya, mak ayah awak semua okey, suami awak pun ada duit semua kan. Dia kata apa tau? Saya pegang tu sampai saya tersentak. Dia kata, Mami, ini nikmat sihat dengan nikmat masa lapang yang Allah beri. Yang dua benda yang ustaz kata selalu kita lupakan dan kita abaikan. Nikmat masa lapang, nikmat masa sihat. Waktu sihat ni lah dia kata sebaiknya kau gunakanlah sebaiknya dengan baiklah, dengan cemerlang, dengan tersusun. Sebab kita tak tahu masa akan datang, adakah sempit lagi masa kita, adakah kita tak sihat nanti kan. So waktu inilah sedaya upaya, dan saya rasa bersyukur dah melalui fasa 3 tahun pertama yang sangat struggle tu, dan sekarang alhamdulillah saya meneruskan dengan empire yang dengan pasukan yang lebih baik, lebih orang kata lebih banyak saya berkongsi sebab daripada pengorbanan yang lepas tu. Dan saya yakin yang sentiasa sebenarnya kita ni diuji dengan cabaran, tetapi sebab daripada kita ada circle, kita ada guru, kita ada pengalaman, sama-sama support macam dalam ni kan. So itulah antara perkara yang dapat pegang kita, yang takkan buatkan kita jauh daripada jauh daripada apa orang kata, tidak kita tak ada pegangan, kita tersasar daripada kita punya sasaran ke. Itulah. Itu kita boleh dengar bahawa pengorbanan Shira tu sebenarnya, Mami Shira, pengorbanan you bukan sekadar hanya kepada keluarga sebenarnya, bukan hanya kepada anak yang anak juga, tapi sebenarnya pengorbanan you mencari ilmu untuk juga mereka yang mencari rezeki di bawah Champs. Ya, itu adalah satu pengorbanan anda untuk membantu mereka-mereka ini untuk mencapai satu tahap dalam mencari rezeki. Masya Allah, itu pengorbanan yang sangat saya rasa ialah saya rasa mereka yang bersama-sama anda tahu dan mendapat merasai pengorbanan yang Shira telah lakukan. Saya rasa tahniah Shira, tahniah. Alhamdulillah. Sheila dia dah senyum-senyum. I nak tanya tentang pengorbanan, dia senyum-senyum mesti pengorbanan. Apa Ada. Sheila, pengorbanan you apa pula ni? Kalau pengorbanan saya rasa yang terkorban lebih banyak lah kan. Tapi secara jujurnya mungkin ada yang mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu, saya ada seorang anak yang sumbing. Okay. Okay, so dalam sibuk-sibuk saya menguruskan bisnes,
saya terpaksa mengorbankan masa-masa bersama anak saya yang sumbing tu daripada segi dia punya fitrah dia, perasaan dia. Sebab bila anak sumbing ni, dia selalu rasa reserve tau diri dia. Jadi sepatutnya kerja seorang ibu bapa lah yang calmkan dia, bagi tahu, oh no, you bukan cacat. You adalah normal je, cumanya you kejadian you tidak sempurna. Tapi you tak cacat, lagi teruk daripada orang sakit jantung apa semua, you okay. Tapi so saya korbankan masa berjumpa doktor apa sebab saya terpaksa travel Sabah, saya terpaksa travel Sarawak dan saya terpaksa bagi baby saya yang sumbing pada ketika itu kepada maksu saya untuk dijaga sepenuhnya, sepenuh care. Jadi kerja saya adalah cari duit untuk dalam kepala otak saya ni nak cantikkan dia. Saya nak hantar dia pergi plastik surgery supaya saya tak nak nanti anak Lan tu sumbing yang buang susu. Mana anak dia yang sumbing tu? Macam tu. So saya bekerja, saya berkorban cari duit siang dan malam masa tu sampai masa tu ada show lagi. Masa show, separuh duit show saya simpan. Saya bekerja bisnes 10% daripada pendapatan harian tu saya simpan untuk saya nak pergi buat plastik surgery kepada anak saya. Apa saja orang kata sebut ubat yang ni bagus, saya beli. Doktor ni bagus, saya pergi. Sebab saya tak nak anak saya rasa dia pelik daripada orang-orang lain. Orang lain bibir cantik, tapi kenapa dia bibir terbelah? Macam tu kan. So saya sangat berkorban untuk anak-anak saya, mungkin bukan daripada segi membesarkan apa tidak, sebab saya memang alhamdulillah saya dikurniakan ibu dan bapa yang masih lagi sihat walaupun umur dah 70-73 masih lagi sihat untuk membantu saya jaga anak-anak. Tapi saya korbankan masa dengan diorang untuk memastikan diorang terjaga. Dan kalau cakap buat pengorbanan, saya sanggup tak hire cikgu, saya sendiri jaga setiap malam, saya akan make sure anak saya belajar dengan saya. Macam tu. Itu maksudnya daripada segi masa, tenaga. Tapi yang paling terkesan masa yang bila saya melahirkan anak yang sumbing, saya banyak hilang masa untuk dia sebab saya fikir nak cari duit untuk cantikkan dia supaya dia tak rasa lain daripada orang lain. Itu. Dan sekarang Zandra, dia kata kat sini Zandra dah cute. Alhamdulillah. Itu pengorbanan wanita perkasa, wanita superwoman, both of Sheila dan Sheila. Okay, saya nak tanya pula sekarang ni I don't know is itu adalah I tak tahu ini adalah tuntutan social media ataupun kita sendiri yang ingin melakukannya. Bila kita buat charity, bila kita buat kebajikan, kita mesti peratontonkan di social media. So apa pendapat Sheila dan Shira untuk tentang keadaan ini? Mami jawab dulu Mami. Okey, saya pegang satu kata-kata daripada guru saya. Dia kata macam ni, niat kita untuk kita mempertontonkan itu untuk mengajak. Dan contohlah dalam kes Palestin hari itu, kita tak dapat nak pergi sana, kita tak dapat nak berperang, kita tak dapat nak hulur senjata. Apa yang kita ada adalah media sosial. Waktu tu saya kata, jomlah semua yang ada follower ramai-ramai, semua jomlah kita sama-sama #shame on Israel ke apa ke kan, to show that kita bersama berjuang dengan apa juga keadaan. Sama juga dalam keadaan yang pandemik ni. Kita tahu yang seronoknya apabila kita sama-sama dalam CHAMS ni, apa yang kita buat adalah kita salurkan sebahagian daripada keuntungan kita untuk food bank, untuk zakat. Setiap bulan memang akan ada tabung zakat mereka masing-masing, and then sampaikan pada anak-anak asnaf. Dan bila kita tonjolkan itu, niat kita satu, kita pegang niat kita, tak ada lain, tak bukan untuk kita ajak lagi ramai orang buat benda yang sama macam mana kita buat. Kita tak ada benda lain kita nak ajak. Kita tak kata kita punya apa yang kita ada ni bukanlah kita ni macam ustazah kan, kita tak dapat nak menyampaikan dengan mungkin ceramah-ceramah kita tak pandai benda tu. Tapi apa yang kita pandai, apa yang kita boleh ajak malah melalui pemberian, walaupun sedikit, walaupun 50 sen tak apa, asalkan istiqomah. Kiranya kita adalah media sosial untuk kita menyampaikan hasrat tu, mengajak lebih ramai orang,
why not kita gunakan. Saya macam cakap macam tu. Kita tak ada benda lain yang kita boleh nak ajak-ajak. Zaman dulu mungkin orang naik dalam atas bukit, atas batu untuk ajak-ajak orang kan. Tapi sekarang kita ada media sosial. Kat mana lagi kita boleh guna untuk kita nak ajak, tolonglah. Sebab saya pak jenis orang yang tak boleh lah tengok orang apa orang kata dalam TikTok kan, sedih tengok orang tak ada duit buka ATM kosong. Tak boleh. Saya akan terus anak-anak team Chams ni, jom sama-sama, jom kita buat, jom, and tolong bagi tahu kita bayar zakat banyak ni, tolong ajak orang untuk buat sama-sama benda yang baik macam ni. Sebab kita tak ada benda lain lagi kita nak boleh ajak. Kita bukan dia pandai ceramah semua tu kan, kita tak pandai, jadi ni dah benda yang kita pandai, so kita buat yang ni. Alhamdulillah. Sheila macam mana? Okay, ada kebajikan yang Sheila buat? Actually semua orang nakkan pahala kebaikan kan, tapi macam bagi saya benda subjektif. Bagi saya bukan saya cakap perlu diwar-warkan, tidak. Bergantung kepada niat kita. Perlu diwar-warkan dengan niat untuk mengajak orang lain sama untuk membeli sambil menderma macam tu. Sebab contohnya mungkin saya tak ada cabang dan jalan untuk menderma, saya tak tahu nak salur kepada siapa. So saya masukkan duit saya kepada Mami Syira. So Mami Syira lah yang akan menjalankan ke mana-mana tu kan. So Mami Syira perlulah tunjukkan benda tu supaya saya tahu duit saya selamat digunakan kepada jalan yang betul. Tapi tidak perlulah menunjukkan amount. Tak perlu. Saya rasa Ustaz Abid Liuk pun jarang-jarang sekali dia bagi tahu saya dah sewakan rumah berharga 15,000. Tidak. Saya rasa dia menunjukkan untuk berdakwah sama-sama, ajak orang menderma macam tu. Saya rasa perlu macam tu. Subjektif, bergantung kepada masing-masing. Ya, sebenarnya bagi saya perkara ini sangat subjektif dan ia bergantung kepada niat betul. Cuma cabaran dia adalah bila cuma cabaran dia ni, Allah ni kadang-kadang dia suka menguji tau manusia-manusia yang bila tahap dia lagi banyak kebaikan dia buat, cara ujian dia gitu lagi tinggi. Adakah dia ada daripada niat awal tu ikhlas, adakah untuk riak juga, ada perasaan riak, ada sedikit perasaan untuk diangkat. Itulah yang sebenarnya kita kena kembali balik kepada asal niat kita tu sebenarnya. Kita takut bila kita terlalu ke arah macam tu, kita takut. Faham tak maksud saya? Maksud saya macam kalau kita pergi masjid, orang kata pergi masjid terus balik rumah, daripada masjid terus balik rumah. Bukan balik masjid kita singgah nampak orang sembang kat kedai kopi, kita tegur orang kopi, kau tak pergi semayang ke? Habis niat sudah lari. Hilang niat tadi nak pergi semayang, alhamdulillah pahala dah dapat tinggi. Tapi bila you pulang, you balik, you tegur orang tu dan mengata macam tu, dia terpesong. So saya sangat-sangat berharap benda-benda ni tak akan terjadi. Sememang supaya kita jangan terlebih dan terkurang. Dan kita selalu mengingati diri kita sendiri. Masya Allah gitu. I pula jadi. Betul. Kita bersederhana dalam kita nak betul. Sebab kita takut kata Kifi tadi, bila kita ni buat sesuatu kebaikan, kita risau benda tu diuji. Betul. Betul. Alamak, jadi macam orang angkat tu, alamak ada timbul rasa riak, itu yang bahayanya. Sebab bila kita diuji, kadang-kadang ujian tu kita tak nampak, kita tak sedar. Kita hidup macam normal, kita tak nampak tau ujian tu dalam diri kita. Tapi orang luar yang tengok benda tu, dia akan nampak. Dan sedikit lama kelamaan benda tu akan, Masya Allah lah, kalau Tuhan nak buka aib tu, dia akan terbuka. So benda-benda tu yang kita kena banyak husnuzon pada diri kita sendiri sebenarnya, pada diri sendiri. Gitu. Okey, siap. Ayu ada soalan lagi untuk dua Sheila dengan Syira ni sebelum mereka berduet menyanyi lagu Cindai ni sekejap lagi? Okay, macam you all berdua, I rasa mesti aktif dekat media sosial. TikTok ke, Instagram ke, apa ke. So macam mana you all bila orang kecam ke, orang bagi netizen bagi feedback yang macam negatif ke, macam mana you all menjalani benda tu seharian? Adakah you all baca setiap komen tu, lepas tu macam buat dono je ke, atau you all macam buat ambil take things for macam dekat hati ke, macam mana?
Sheila lah kot, Sheila. Mami Saya tak apa sangat. Saya tak berapa sangat. Aduh, kalau macam saya, macam Mami aktif dekat TikTok juga kan? Mami dekat TikTok. Tak juga. Kadang-kadang je. Kalau macam Kadang-kadang saya, je. kalau macam saya, secara jujur saya rasa orang pun boleh search kot. Bila kita memilih suami selebriti, kita dah ada harga atau pembayaran yang kita kena terima. Itu bila kita berkahwin dengan selebriti, okay, ini cabarannya. Bila kita kahwin dengan orang biasa, ini cabarannya. Macam saya mungkin daripada awal dah dididik, saya sejaga niat, minta selalu jaga supaya kita tak diberikan istidraj. Kalau kaya-kaya lagi, tak semayang pun tak apa. Macam itu kan. Tak, saya dah dididik macam tu. Macam Lan, dia selalu cakap dengan saya, be humble, merendah diri je dengan sesiapa sahaja pun. Cuma jaga batas, jaga niat. Macam tu. Kalau kecaman tu is yes, saya semua orang tahu kot. Baru-baru ni selain saya kena kecam sebab colourkan anak rambut. Okey, dia ceritanya adalah Okay, Sheila, sebab you sentuh benda tu sebenarnya, saya jujur Sheila, saya minta maaf faham. Saya sebenarnya tadi saya go through your IG dan saya tanya Ayu sebenarnya. Saya minta maaf Sheila. Sebab Faham. kenapa anak-anak dia diwarnakan rambut? So dia cakap itulah viral Sheila. Tapi sebenarnya saya tak nak tanya benda tu. Tapi disebabkan Sheila dah bercakap tentang tu, boleh tak jawab persoalan saya daripada petang tadi? Kenapa Sheila? Okey, Saya ceritanya mana macam tahu. ni. Okey, saya cawangan ni, saya ada cawangan di Galaxy Ampang Mall. Okey, di depan kedai saya tu ada banyak salon. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu hari tu saya sangat sibuk. Kebetulan cashier saya cuti, saya kena take over kerja-kerja cashier. Jadi anak saya dah macam mami macam tu kan. Saya cakap dengan dia, okeylah mami hantar pergi cuci rambut. Sebab dia feeling nak cuci rambut, feeling nak buat pedi mani. So saya hantar. Hancurkan diri. Okey, saya pergi. Jadi, bila saya balik, kakak tu kata, okeylah nanti dah siap akak hantar anak adik pergi dekat kedai. Jadi bila saya tengok anak saya rambut dah macam tu. Anak saya dah rambut seorang orange, seorang purple, seorang whatever semua. Lepas tu saya macam, saya tanya kakak salon tu, Kak, kenapa anak saya nak cuci rambut je Kak? Rambut dah jadi macam ni. Anak adik, dia kata seorang nak jadi macam Lisa Blackpink apa nama ni? Blackpink. Lisa Blackpink. Yang lelaki tu nak macam Jimin. Saya macam Allah, habis teruk aku kena kecam ni. Betul. Jadi bagi saya pula, saya cakap dengan Lan, macam mana ni anak kita dah colour rambut. Lan kata biarlah, as long diorang bahagia, diorang tak rasa macam duduk kat rumah, aduh. So bila dia ada rambut baru, dia feeling nak buat TikTok, dia feeling nak buat Reels, dia feeling dia cantik. So saya rasa macam dia orang bahagia. Okay, that's it. Tak apalah. Nak kecam-kecam lah, tak apa. Saya cakap as long saya tahu mungkin itu cara untuk saya bahagikan anak-anak saya. Dan takkan saya nak cerita pada satu dunia yang aku pun tak tahunya, tiba-tiba dah jadi je rambutnya. Macam tu. Itu permulaan, itu ceritanya. So saya macam bila Tapi orang yang kena kecam mak lah dia. Betul. Mak ni apa, mak bapak Yahudi lah. Mentang-mentang artis daripada kecil dah ajar anak macam tu lah. So saya rasa tak apalah. Kan saya rasa tak apalah. Macam saya cakap, bila saya hantar anak saya pergi salon, balik dah macam tu, saya nak kata apa? Kan? So kebetulan nak pergi hitamkan rambut, PKP terus. Langsung tak hitamkan dah. Itulah warnanya sampai sudah. So bagi saya, so tak apalah, saya macam orang nak kecam-kecam lah, tapi as long saya jaga apa yang sepatutnya. Mungkin kesilapan saya tak pantau anak saya nak colour rambut, tiba-tiba dah jadi je seorang Lisa Estrada, seorang Jimin. Saya macam lantok lah nak, janji benda yang wajib kau buat. That's it. Saya rasa ada you macam cukup seronok, mama tak ada bagi peluang untuk dia orang tu. Ya aku sangat Bapak kau pergi bayar je. Betul lah ni, dia cakap tak apalah cuti sekolah lagi. Tapi kan yang lagi satu yang kalau I don't know how active both of you in social media, tapi kalau macam Sheila, of course you terdedah dengan suasana ni. Macam you cakap tadi, anak you bila macam tu ramai orang komen-komen. Sikit sebanyak you baca tak komen-komen tu?
Oh, of course baca. Mesti baca sebab macam saya Kadang-kadang kan I tak faham tau, diorang ni mungkin banyak masa ke atau apa ke, diorang boleh komen. Tapi bagi I senang je. Once you keluar perkataan-perkataan ataupun komen-komen yang tak sedap didengar, itu adalah diri you. Itu adalah diri you. betul. Kan? So, you baca, gimana Sheila? Okay. Macam saya cakap tadi, sebab saya dah sedia untuk dikecam macam tu sebab saya tahu apa natijahnya kan. Jadi Lan nasihatkan saya, jangan lawan dengan netizen. Jangan sesekali gaduh dengan netizen. Jangan. Sebab netizen tulisan dia lebih tajam daripada mulut dia. So, jangan gaduh dengan netizen, jangan jawab. Biarkan. Sebab lama-lama dia akan tone down. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa gunakan peluang yang ada untuk create business kita. Pandai. Bijak. Itu saya suka. Betul. Kita tak payah layan dia orang sebab kita tahu bila dia orang tulis macam tu, itu netizen. Itu memang diri dia orang. So kita tak payah layan benda tu. Tapi I suka the way you buat benda tu, guna untuk branding, untuk you naikkan publicity free. Betul. Untuk your business. Macam Shira sendiri, Sheila pernah dikecam tak teruk? Sama ada produk ataupun diri you ke apa, pernah dikecam tak di social media oleh netizen ni? Pernah waktu kita, ada zaman lah, ada waktu tu kan. So apa kita buat waktu tu memang kita diam. Waktu tu kita diam, kita ambil masa untuk kita tone down and then tengok balik apa yang tak betul tu. Jom kita tengok balik jom SOP kita hari tu macam mana kita buat, apa yang kita tak buat, apa yang orang tak puas hati, apa yang orang tak dapat. So then jom kita minta maaf jom kita tanya, jom kita minta dia turunkan ke fitnah tu kan, dia bawa keluar ke apa ke. So at the end of the day nanti kalau masih lagi kita nak both party dapat apa orang kata, dapat ketenangan, tak nak ada timbul konflik lepas tu, sebab pusing-pusing manusia jumpa situ juga. Dia macam tu lah. Pusing-pusing kalau kita nak bergaduh ke nak apa ke, pusing-pusing nanti nak gaduh. Contohlah kita nak gaduh dengan jiran juga nanti yang tanam kita. nak gaduh apa. So kat situ lah kita tengok balik apa yang tak betul. Bak kata guru saya, nak cari salah memang jumpa. Kenapa tak nak cari titik sama? Dia kata. So kita carilah titik kesamaan kat mana yang kita boleh duduk dan fikirkan bagaimana untuk kita nak selesaikan satu benda tu. Pernah ada macam-macam tapi tak adalah teruk apa orang kata sampai berbulan-bulan. Lepas tu kita dah diminta maaf, kita pun minta maaf. So at the end of the day kita nak berbaik. Kita hidup kat dunia ni bukannya nak lama-lama. At the end of the day kita jumpa kat sana nanti kan. So doa-doa kita pun muslimin-muslimat. So kan apa yang kita kerjakan sebenarnya cakap macam tu lah dengan diorang. Jadi at the end of the day cari titik kesamaan. Nak cari salah dengan suami, contohlah dengan suami memang jumpalah salah, belalak salah. Tapi kenapa kita hidup bersama? Nak cari titik sama lah, tu yang buat kita bahagia. Alah, you check apa salah you kat suami, cuma you check kat suami. Suami punya salah. Perempuan tak ada salah. Tak ada salah. Confident dia. Kan? Okay, Ayu, okay. Sebelum I rasa kita, dah lama ni kita cakap ni. Sebelum, I tak tahu Ayu ada soalan ke kita lagi ke tak. Mungkin soalan, I yang terakhir, I nak. Mungkin Sheila ada apa nak tanya kepada Shira. Shira ada soalan, Mami ada soalan apa tak untuk Sheila? Mami? Okay. Soalannya adalah bagaimana kita nak terus menjadi seorang wanita yang fight for our wife, fight for our team semua. Okay. Kebangkitan wanita. Soalan Mami tu. Okay. Pertama sekali berbalik kepada niat kita and then jaga nawai tu. Yang kedua kena fokus. Kecaman tu adakala boleh membantu, adakala boleh menjatuhkan lah bagi saya. So bagi saya dalam apa jua bisnes, tak kisahlah peruncitan ataupun peruncitan ataupun bidang kecantikan, sebenarnya dia punya resepi tu sama. Cuma bezanya adalah pada produk saja. Saya mungkin makanan, Mami mungkin pada kecantikan. Resepi dia sama, macam mana pun jaga niat. Jangan toleh belakang sangat. Jangan toleh belakang sangat sebab bila terlampau toleh kita akan sentiasa dibayangi benda-benda lain kan. So macam saya jalan je terus.
belajar, belajar, habis belajar. Jangan rasa diri hebat. That's it. Macam tu. Masya Allah. So Sheila, soalan untuk Syira, Mami? Okay, saya nak tanya Mami. Saya rasa lambakan produk kecantikan, apa yang membuatkan Mami cari perbezaan yang paling besar dengan produk-produk yang lain? Okay. Itulah sebenarnya bertahun-tahun kita cari formula macam mana kita nak keluar daripada orang kata red ocean. Red ocean ni banyak sangat ikan keli, tapi macam mana kita nak jadi ikan keli yang meloncat. Kan ikan keli, macam mana nak jadi yang meloncat. Itulah satunya adalah apabila saya teguh, saya cakap tak ada niat lain. Bagaimana aku dulu bersama dengan IPTA, bersama dengan membangunkan para pelajar sehingga mereka berjaya. Kat sini jugalah aku bawa impian tu, aku bawa nawai itu tak lain tak bukan kejayaan aku adalah apabila melihat jenama Chams ini dikenali asbab daripada manusianya. Maksudnya modal insannya, usahawannya. So kat sini lah saya mula orang kata teguhkan visi untuk melahirkan dan menjenamakan usahawan Chams ni bersama dengan pasukan-pasukan yang akan masuk bersama dengan Chams ni. Memang kita nak fokus on macam mana membina. Orang nampak Chams ni orang akan nampak wah kereta kuning, contohlah kereta kuning, kereta gold, tudung dia gold, baju dia gold. Lepas tu kata-kata dia, 4 benda yang saya pegang bersama dengan usahawan Chams ni, amanah, sidik, tabligh dan fatonah. Apabila kau menyampaikan fatonah, kau mesti menyampaikan dengan bijaksana. Bukan ini adalah produk cantik. So not only cantik, tetapi apa bahan dia, bagaimana kau selesaikan masalah pelanggan dan penuhi hajat pelanggan. Sebab kita berpegang pada prinsip barang siapa yang memenuhi hajat sahabat kita yang Muslim, maka Allah akan memenuhi hajat dia. So get back balik pada niat, tak lain tak bukan apa sahaja yang kau berikan pada orang, kebaikannya akan berbalik-balik. Seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 60, tiada kebaikan dibalas lain daripada kebaikan. Itulah dia yang kita nak jadikan berbeza kan. Betul. InsyaAllah, terima kasih. Thank you so much. Sheila dah tanya Sheila, Sheila tanya Sheila, you all tak boleh tanya kita orang. Oh tak boleh? Lah kan. Okay, I rasa Ayu mungkin ada soalan lagi ke Ayu? Tak ada. Semua kita dah cover. So kita sangat happy. Terima kasih daripada pihak Majalah Nona. Kita bawa gandingan Sheila dan Syira. Nak dengar dia orang menyanyi tak? Allahu Akbar. Ya Allah. Jangan. Terus Nasyid daripada Idea Adha. Patut kena ada single Idea Adha Sheila and Syira. Ramai kawan-kawan artis saya sedang menonton tu, Syura Badrun. Takutlah saya. Okey, sebelum kita akhiri, sebelum Ayu buat kesimpulan dia, mungkin Sheila dan Syira mungkin ada sedikit kata-kata sepanjang berapa hari lagi kita nak melaksanakan ibadah korban, menyambut Aidil Adha, walaupun dalam kadar sebenarnya macam tak baru, benda ni tak baru dah bagi kita pun kan, dah rasa macam dah biasa dah duduk rumah, raya lah kita tu. Mungkin kata-kata kata-kata sikit sebenarnya Aidil Adha yang bakal tiba tidak lama lagi, mungkin daripada Mami, kata-kata sedikit dan Okay, so kita pun tak perasankan tiba-tiba lagi berapa hari nak raya haji, ya Allah. Ayam tak ada. Tiba-tiba okay, tak apalah kita buat soto lah, saya cakap kan. Wow. dengan family kita buat soto je lah, kita makan je lah, sebab memang kita tak keluar pun tak boleh apa kan. So insyaAllah kita doakan sama-sama COVID ini cepat berakhir dan negara kita kembali pulih. Saya tak sabar sebenarnya sebab dah terlalu ramai yang kita lihat suffer dalam keadaan ni. Kalau kita rasa kita ni susah, kita fikir ramai lagi sebenarnya lagi susah bagi kita kan. Jadi tak sabar rasanya nak tunggu semua vaksin, diberikan kemudahan kesihatan yang walafiat dan diangkat segala COVID ni, dan sama-sama kita dah boleh raya tahun depan dengan family. Sheila? Macam saya pula, raya tak raya, kita raikan raya korban ini, cuma cara kita meraikan tu dengan mengenang dan mengenang jasa-jasa yang terkorban ataupun segala pengorbanan yang lepas-lepas yang kita dah buat. So kalau kita ada lebih, kita lakukan yang terbaik. Sentiasa ingat bumi ni sentiasa berputar, jadi
baik yang kita buat, baiklah yang kita dapat. Kalau sebaliknya, kita akan dapat benda yang sebaliknya. Sentiasa positif je. InsyaAllah. Terima kasih. Ayu, kata-kata? Okey, bertepatan dengan tajuk hari ini iaitu pengorbanan dan kebangkitan wanita. Jelas dua orang wanita yang kami tampilkan ini memberikan satu semangat baru untuk semua wanita di luar sana bangun, bangkit dan boleh berjaya dalam apa jua yang kita buat. Tak kiralah kita sebagai isteri, sebagai suri rumah, sebagai ibu, sebagai pekerja, insya-Allah segala-galanya akan dipermudahkan dengan niat yang betul. Okay? Betul. InsyaAllah. Dan Ya. sebelum So, tahun ni kita tak ada superwoman. Kita ada pencarian Nona Superwoman. Kita cari pelapis-pelapis yang nak jadi macam sukses macam Shira Cham. Dan tahun depan saya ada Nona Superwoman Award. And I hope that Sheila, please. Amin. Doakan. Saya doakan semoga anda juga boleh menjadi seorang penerima anugerah next year for Nona Superwoman Award 2022. InsyaAllah. InsyaAllah. kontainer dah banyak Terima kot. kasih. Alhamdulillah. Nak maintain tu sakit jiwa. Betul. Tak apalah, nanti malam ni suruh Lah nyanyikan lagu melo jiwa tu, dia ada keluar dah apa. Ini kan dah jadi Kulit Jawa, rambut putih. tak apalah, biar Pilah bagi depa masa ni lah, muda-muda nanti depa pandai-pandai lah, bila depa besar sikit untuk Asalkan dia bahagia, happy. Kita didik lah dia. Say hi to my friend. Masya-Allah. So terima kasih semua. Maaf Zahir batin kalau ada salah dan silap. Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih juga Ayu, terima kasih Syira memberikan inspirasi pada semua. Okay, thank you juga Terima Kak kasih. Kifi dengan Kak Ayu. Thank you so much. Saya rasa Terima honor kasih. sangat hari ini berada di live Majalah Nona. Ya Allah, saya impikan selama ni. Alhamdulillah Tuhan Masya dengar Allah. doa saya. Benar kan? Thank you semua. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Salam bye. Bye. Blackpink. Okay, bye. Patut kita suruh Lisa menari, Blackpink nyanyi sikit TikTok. Kan? Adik nyanyi sikit. Rambut tu dah. Inilah Zandra. So alhamdulillah lepas beberapa operation, alhamdulillah nampak cantik dah dia punya bibir. Alhamdulillah. Comel dah. Cantik, comel. Alhamdulillah. Thank you semua. Bye. Bye. Nonton semua.